dapat lihat Hafiz Syarin berjaya mendapatkan hole shot sebagai pelumba pertama yang berada di hadapan. Dan diikuti di belakangnya ada Izzat Zaidi dan juga Syafiq Rasul. Di belakang Syafiq Rasul ada kita dapat lihat itu Fairuz Nasir. Dan juga ada kemalangan antara Finas dan juga 25 itu nombor Izzat Rafiq. Ada insiden di seleko yang pertama, tapi tidak mengapa, kita fokuskan kepada perlumbaan sekarang ini. Ini dia Hafiz Syarin Abdullah yang bermula dengan baik tadi, mendapatkan hole shot, sekarang berada di kedudukan yang pertama. Belakangnya Izzat Zaidi. Hafiz yang bermula di petak yang kedua sekarang memimpin perlumbaan. Bermula dengan sangat baik. Belakangnya ada Syafiq Rasul di tempat yang ketiga. Syafiq Rasul. 4 ada Imer Firdaus. 5 Fairuz Nasir. Dari perbezaan Hafiz dan juga Izzat Zaidi 0.794. Dalam perlumbaan ini Amin Nordin dan juga Adi Prosli tidak dapat bersama-sama dengan kita. Dan Finas juga telah pun terjatuh sebentar tadi. Dua motosikal yang disediakan oleh JR Performance sekarang berada di kedudukan yang pertama dan kedua. Hafiz Syarin dan juga Izzat Zaidi. Dapat lihat di situ Imer Firdaus telah terjatuh. Imer di kedudukan yang keempat telah terjatuh di seleko yang terakhir. Hafiz masih tenang berada di kedudukan yang pertama. 56.049 jatah masa yang terbaik oleh Hafiz setakat ini. Jadi sekarang kita lihat bagaimana Hafiz melalui seleko-seleko di litaran terbang Segor Kat Sepang ini untuk melengkapkan 3 pusingan. Jadi berbaki 12 pusingan lagi. Dan itu dia Izzat Zaidi yang berada di kedudukan yang kedua, mencabar kedudukan Hafiz, hanya beza 0.764 saat sahaja. Jadi rapat Izzat di belakang Hafiz Syarin. Kedua-dua mereka di laluan lurus. Kita dapat lihat Syafiq Rasul di belakang Izzat Zaidi di tempat yang ketiga, tapi ada gap yang agak jauh juga. Jadi Hafiz dan juga Izzat 0.318 saja gap di antara mereka berdua, makin merapati Hafiz Izzat Zaidi. Perlumbaan yang mencabar ini, motosikal berkapasiti 150cc ini 55.868. Hafiz memperbaiki catatan masa beliau. Izzat Zaidi makin rapat di belakang Hafiz Syarin untuk berada dekat untuk kelompok hadapan. Battle untuk kedudukan yang pertama, Hafiz dan juga Izzat Zaidi. Kita lihat bagaimana mereka melalui seleko-seleko yang mencabar dengan keadaan hujan. Hafiz Syarin, Izzat Zaidi. Izzat Zaidi 55.422 saat. Catatan masa Izzat lebih pantas dari Hafiz, tapi Hafiz yang berada di kedudukan yang pertama 55.8 saat. Jadi ada kemungkinan Izzat akan memintas Hafiz, tapi kita tidak tahu lagi. Kita ada 10 pusingan lagi
untuk kita saksikan apakah yang bakal berlaku. Banyak lagi masa untuk mereka berlumba. Jadi kita sama-sama saksikan lagi. MP150 Elite ini masih jauh perjalanan mereka. Ada 10 pusingan lagi. Jadi ada Izzat Zaidi dan juga Hafiz sentiasa fokus di hadapan. Hafiz pastinya tidak mahu memberikan kedudukan tempat pertama kepada Izzat. Tapi Izzat sentiasa memberi saingan dan memberi tekanan kepada Hafiz. Untuk Hafiz diganggu psikologinya, tapi tidak tercabar oleh Hafiz langsung. Hafiz terus menerus mengekalkan momentum berada di hadapan. Lihat dua pelumba ini yang dari awal tadi berentap di kelompok hadapan. Dalam perlumbaan supermoto semalam kita dapat lihat Hafiz Syahrir meninggalkan pelumba-pelumba lain jauh. Tapi untuk kategori MP150 Elite ini dicabar rapat oleh rakan sepasukannya iaitu Izzat Zaidi sendiri. Ini dia Syafiq Rasul dari Esrimo 304 Motorsport. Syafiq Rasul berada di kedudukan yang ketiga. Ya, Hafiz Syahrir. Corak tunggangan yang menarik dari pelumba kebanggaan negara kita. Hafiz pastinya memberikan saingan yang menarik kepada Izzat Zaidi. Dan mereka melengkapkan 7 pusingan. 8 pusingan, jadi ada 7 pusingan lagi berbaki. Jadi Izzat Zaidi kita lihat makin rapat. 0.283 di belakang Hafiz Syahrir. Ya, bagaimana Izzat Zaidi memberi saingan sedikit kepada Hafiz, tapi Hafiz tidak langsung tergugat. Itu adalah permainan psikologi yang Hafiz perlu bertenang dan perlu kekal konsisten untuk terus berada di hadapan battle untuk kedudukan yang pertama ini. Izzat Zaidi masih tidak mengalah. Izzat Zaidi tidak putus asa mengikuti rapat di belakang Hafiz Syahrir. Drafting dengan cantik, mengikuti setiap pace Hafiz. Racing line dan juga breaking point Hafiz juga diikut. Kita lihat cuba dari bahagian dalam Izzat Zaidi, tapi Hafiz terlebih dahulu sampai untuk exit dari selekor pertama dan kedua itu. Lihat bagaimana jitu dan padunya jentera yang disediakan oleh JR Performance. Ditunggang oleh Hafiz Syahrir dan juga Izzat Zaidi. Ini dia Syafiq Rasul yang berada di kedudukan yang ketiga, Esrimo 304 Motorsport 56.093 kedudukan di tempat yang ketiga. Ada pace bersorangan, ada di belakang Hafiz dan juga Izzat Zaidi. Lima pusingan lagi, pusingan yang terakhir. 5 pusingan yang terakhir. Hafiz masih berada di hadapan Izzat Zaidi. 0.234. Ini dia Fairuz Nasir yang berada di kedudukan yang kelima dari AEM Motorsport. Fairuz yang bermula di kedudukan yang ketiga tadi, sekarang berada di kedudukan yang kelima apabila dipintas oleh Rozaliman dan juga Syafiq Rasul.
Saksikan bagaimana Hafiz di seleko yang pertama dan kedua, keluar masuk seleko yang ketiga. Di laluan sedikit lurus, menghampiri seleko yang keempat. Terus ke seleko yang kelima, masuk ke seleko yang keenam. Sedikit laluan lurus dan menghampiri seleko yang ketujuh. Masuk ke seleko yang ke-8 dengan sangat laju. Fairuz Nasir. Oh, hampir terjatuh Izzat Zaidi sebentar tadi. Tapi Motosikal Berjaya dikawal. Ada di belakang Hafiz Syarin. Laluan lurus 0.324. Jadi Izzat ada sedikit hampir terjatuh tadi dan membuatkan gap bertambah di antara beliau dan juga Hafiz Syahrin. Jadi Hafiz sekarang ini berada masih cuba menghabiskan lagi 3 pusingan dengan baik. 3 pecutan terakhir ini belum disempurnakan oleh Hafiz Syahrin. Belum berkebanggaan negara kita. Kita dapat saksikan secara langsung bagaimana pelumba elit ini beraksi bersama dengan pelumba MotoGP negara kita. Dan memberikan saingan kepada Hafiz, terutama Izzat Zaidi yang dari awal tadi mengikuti di belakang Hafiz. Cuba untuk mencari ruang di 2 pusingan yang terakhir ini. Syafiq Rasul di kedudukan yang ketiga, berada berseorangan di kedudukan yang ketiga, agak selesa di situ tanpa dicabar oleh sesiapa. Dan gap di antara Syafiq dan juga Hafiz juga agak jauh, 19.271 saat. Hafiz Syarin sekarang masih berada di seleko yang ke-11 untuk melengkapkan 14 pusingan. Jadi ini adalah last lap tahun pusingan yang terakhir. Saksikan Izzat Zaidi dan juga Hafiz Syarin menyudahkan perlumbaan ini bagaimana. Izzat Zaidi memberi tekanan dan saingan kepada Hafiz dengan sangat baik. Tapi Hafiz menggunakan sepenuh pengalaman dan juga teknik menunggang dengan baik untuk terus berada di hadapan. Kita lihat ini Syafiq Rasul, rekan yang ketiga. Last lap. Ya, bagaimana Hafiz Syarin makin menghampiri di seleko yang terakhir. Itu dia, Hafiz Syarin berjaya menghabiskan perlombaan ini di tempat yang pertama dan Izzat Zaidi di tempat yang kedua. Dan kita masih menanti siapakah di kedudukan yang ketiga. Syafiq Rasul. Sebentar nanti kita akan bacakan keputusan secara rasmi untuk kategori MP 150 Elite ini. Bos, boleh bos. Boleh lagi ya. Bilang. Sis, sana ya. Sini yang tu. Okey, demikianlah tadi kehebatan peserta-peserta bagi kategori MP 150 ini. Dan seperti yang telah kita ramalkan daripada awal, pemenangnya tidak lain adalah bukan Hafiz Syarin. Okey, satu kata dulu, perasaan. Okay, Alhamdulillah. It was a good race and with Ijat teammate saya, and I think he reserve something behind me, but saya just try enjoy and actually today race saya cuba target
the 54.6 that our boss Jeremy won. So maybe later we collect a bonus to him. Don't run away And okay, apa pun saya enjoy race ni, and terima kasih kepada organizer terutama sekali, and sponsor-sponsor yang terlibat, and especially also our team JR Performance making bike very well, and alhamdulillah this podium for them lah, and end of season enjoy, and hope we can meet soon or later. Alright, saya ada satu lagi soalan. Sebagai seorang ibu, sekarang kalau kita tengok remaja-remaja sekarang ni, kegiliran mereka menunggang motosikal tetapi tanpa lesen. Ibu bapa sanggup membeli motor tapi melangkangkan keselamatan anak-anak. Apa pandangan anda ataupun pesanan? Wow, ini agak sukar bagi saya, tapi saya suggest kalau boleh better ada lesen, kalau apa in case insurance cover, and kalau nak race boleh sewa kapal Sepang ni, especially I think almost every day buka, so diorang boleh gunakan motor yang, kalau ada motor lebih gunakan motor yang diorang ada, kalau tak ada tu mungkin boleh sewa. Saya rasa ada je tempat yang buat sewa motor, so saya harap diorang tak bazirkan masa ataupun bahayakan diri lah dan orang lain di atas jalan raya. So saya prefer ada lesen, kalau contoh nak race dia atas litar, tak ada kereta apa semua, kalau paling kuat jatuh dia ada airbag, ada safety, so saya harap dapat dikawal lah, sebab diri kita sendiri yang kawal benda ni macam mana. Okey, terima kasih dan sahabat saya kepada Tony. Terima kasih. Yang penting juga. Okey, demikianlah tadi. So kepada adik-adik kat luar sana